Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada pensyarah metodologi penyelidikan. Saya Muhammad Azmi bin Arifin, nombor matrik C18A0523, ingin membentangkan tentang kajian saya, iaitu mengkaji jenis bahan yang digunakan dalam reka bentuk kabinet dapur di rumah. Pengenalan. Kabinet dapur merupakan perabot yang dipasang di dapur untuk penyimpanan makanan, peralatan memasak, pinggan mangkuk dan piring sebagai tempat penyimpanan. Kabinet menyediakan tujuan yang berguna kerana mempunyai tempat simpanan bagi setiap item. Kabinet dapur ini mempunyai ketahanan tersendiri mengikut jenis bahan yang digunakan. Antara contoh bahan yang digunakan dalam reka bentuk kabinet dapur ialah aluminium, melamin, laminat dan sebagainya. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah jenis bahan yang digunakan dalam reka bentuk kabinet dapur di rumah? Yang kedua, adakah penggunaan jenis bahan bersesuaian dengan fungsi? Yang ketiga, adakah pengguna selesa dengan reka bentuk kabinet dapur yang sedia ada? Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama, mengkaji jenis bahan yang digunakan dalam reka bentuk kabinet dapur di rumah. Yang kedua, mengkaji bahan yang sesuai untuk digunakan bersesuaian dengan fungsi. Yang ketiga, mengkaji tahap keselesaan pengguna dengan reka bentuk kabinet yang sedia ada. Metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan ialah 3 metod. Yang pertama iaitu kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik merupakan satu kaedah yang mengagihkan soalan kepada responden. Soalan yang ditanya haruslah menjawab objektif kajian. Yang kedua ialah kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian merupakan kaedah yang dilakukan secara berterusan. Melalui kaedah ini, pengkaji haruslah turun ke lapangan untuk melihat dan menilai sendiri keputusan ataupun hasil kajian. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah temu bual. Bagi kaedah temu bual, ianya dilakukan dengan menemu bual responden untuk mendapatkan maklumat. Kaedah ini dijalankan dengan menanyakan beberapa soalan kepada responden. Seterusnya ialah analisis data dan perbincangan. Yang pertama, demografi responden, iaitu seramai 31 orang responden yang berjaya diperolehi, iaitu 17 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Bagi lingkungan umur pula, majoritinya ialah di antara 18 sehingga 25, iaitu seramai 25 orang. Seterusnya, bagi umur 25 hingga 40, iaitu seramai 3 orang, dan 40 ke atas seramai 3 orang. Di bahagian perbincangan pula, iaitu berkaitan dengan soalan penggunaan kabinet dapur penting di sesebuah rumah, iaitu seramai 29 orang bersetuju, bersamaan 93.5%, dan seramai 2 orang yang tidak bersetuju. Seterusnya ialah reka bentuk kabinet dapur yang sedia ada memenuhi keselesaan pengguna dan ergonomik. Seramai 19 orang yang menjawab ya dan seramai 3 orang yang menjawab tidak, manakala 9 orang lagi menjawab tidak pasti. Terdapat 3 jenis kabinet dapur yang tahan lama dan biasa digunakan di rumah. Yang pertama aluminium, kedua melamin dan yang ketiga laminat. Kabinet dapur yang dapat digunakan dalam tempoh masa yang lama amatlah penting. Hal ini kerana seramai 19 orang yang menjawab ya bersamaan dengan 61.3%. Seramai 18 orang pula menjawab tidak bersamaan 25.8% dan 4 orang menjawab tidak pasti. Kesimpulan, secara keseluruhannya, keputusan mendapati bahawa jenis bahan yang sesuai amatlah penting bagi kabinet dapur. Hal ini kerana dapat menjimatkan ruang dan memberikan keselesaan kepada pengguna. Ketahanan juga merupakan faktor penting bagi kabinet dapur bagi memastikan penggunaan dapat digunakan dalam tempoh masa yang lama.
Jenis bahan yang digunakan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sebagai contoh, bahan laminat, melamin dan aluminium. Sekian, terima kasih.